وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: kemudian diangkat akan dia, ini di Mi'raj. Diangkat ni mana dibawa naik. Nabi kita SAW pada tahap yang ke-9 ini, dan lapis yang lebih atas di atas tu yang dinamakan dengan mustawa ni, kepada tempat yang tinggi, yang lebih tinggi daripada Sidratil Muntaha, yang dinama akan dia akan tempat yang lebih tinggi itu dengan mustawa, tempat yang sama, bersamaan tempat itu. Jadi tempat yang sama tu, tempat yang suci ni dinamakan mustawa. Saya maksud daripada mustawa tu, bila sampai di situ dan mendengarlah ia Nabi di sana di mustawa tu, suara yakni bunyi bergerak qalam. Qalam maksud mana? Qalam ni pen, makna satu alat untuk menulis. Bunyi apa? Bunyi qalam tu, bunyi qalam menyalin daripada lauh mahfuz, bukan qalam menulis di lauh mahfuz. Qalam menulis dari lauh mahfuz. Lauh mahfuz, lauh mahfuz tu papan. Bahasa kita, qalam bukan tulis di situ. Qalam tu menulis daripada lauh mahfuz, bukan menulis di lauh mahfuz. Dia ambil salin daripada lauh mahfuz, bukan pi tulis di lauh mahfuz. Lauh mahfuz tu tersurat tu. Qalam tu dia ada apa nama, qalam ni Ibnu Jauzi kata dia ada banyak jenis. Qalam ni bukan satu. Mana ada cerita tu? Dah. Mana tak saat ni? Tak saat tu deh. Lupa ke dah mana qalam. Tak saat dia nak baca bab qalam hilang bila mana kita ni. La ilaha illallah. Di mata ataupun gigi dia ni ada 360 gigi. Ini kata sebahagian daripada ulama. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan qalam itu sebanyak 12. Yang paling tinggi nama Qalamul Qudrah. Ni contoh dia banyak. Dan sebagian ulama mengatakan 12. Imam Ibn Jauzi, sebagian ulama mengatakan qalam ni ada 4. Yang pertama Qalamul Akwan, yang kedua Qalamul Malaikatil Hafadhah, yang ketiga wa Qalamul Maqadir, yang keempat wa qalamun yuktab bihin nas. Jangan contoh buat qalam. Jadi kesimpulan dia yang kata qalam ni iaitu alat untuk menulis. Menulis qalam ni dengan tiada ada pemegang, orang yang memegang dah. Jadi malaikat ambil apa yang telah ditulis oleh qalam ini untuk menjalankan tugas. Dan
serta bab qalam kan, qalam maqadir ni, qalam apa yang telah ditetapkan oleh Allah, tugas-tugas yang Allah telah tetapkan dan perintah kepada malaikat ni. Ada qalamul wahyi, ada qalamut tawqi', banyak. Serta bab qalam lah, banyak serta qalam. Habis tu. Jadi pada langit ataupun pada tahap yang lebih tinggi daripada Sidratul Muntaha, iaitu Nabi berada di mustawa. Sampai di mustawa itulah Nabi mendengar sarif al-aqlam. Sarif ni suara bunyi menyalin daripada Lauh Mahfuz, bukan qalam menulis di Lauh Mahfuz. Tu aku cerita gitu lah. Ada yang kata bukan menulis di lauh, menyalin dari lauh. Lauh tu macam kita kata qalam tu tulis apa yang ada di sini. Masuk dah. Di situlah Nabi nampak seorang lelaki yang ghaib dalam nur arash. Ada bukan tulis dia lah, tulis daripada Allah, salin daripada tu. Kopi Allah, tulis balik suratan tu, malaikat ambil. Contoh aku ni lah, mudah contoh lah. Okey, hari ni malaikat yang ditugaskan dalam bab hujan ni apa? Malaikat akan naik atas. Nanti tengok di Lauh Mahfuz, di kepala batas kena hujan sekian-sekian, di sini sekian, tulis semua, pen tu tulis salin daripada apa yang telah ditetapkan Allah beri Lauh Mahfuz. Itu dia naik tulisan ni, Allah begini, ada catatan, malaikat akan tulis. Buah dia kata turun metang tu, malaikat nak jalan hujan bawah, mana ambil? Nah, ni yang punya tugas yang kalam Allah. Lauh Mahfuz tertulis, tersurat di situ. Apa-apa malaikat mai ada tugasan apa. Hari ni nak mati berapa orang? Tengok senarai. Kalau orang tua ni lihat 96 tak mati. Nah contohlah. Tak kata kat siapa lah. Ini pakai kata apa. Tak lah. Ada contoh. Balik kan. Dia tak dengar, dia akan dengar nama ni. Balik ni dia apa orang senarai mati. Mai tang Sidratul Muntaha. Dekat memang tu. Dekat mu tak boleh naik atas ambil tang tu ya. Nah. Ni ambil minyak ni. Ambil turun-turun senarai. Kawan ni. Senarai ada kat dia. Tu lah. Ambil daripada sini tugasan-tugasan. Dia panggil apa nama bab maqadir ni. Kalau maqadir ni tentu apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Contoh banyaklah bab qalam ni. Contoh banyak. Saya cerita dalam dan video qulub tu tak contoh sangat, contoh sikit-sikit tak contoh dalam tauqid lah apa. Lagi lepas tahu banyak kali apa banyak. Tu pangkat naik atas lagi lah, urija, mana dibawa naik Nabi sampai kepada tahap yang lebih tinggi daripada Sidratul Muntaha. Keluasan jauhnya hanya Allah yang mengetahui sahaja. Qalam menyurat di atas Lauh Mahfuz, bukan menyurat atas tu, menyurat daripada apa yang ternyata di atas Lauh Mahfuz. Ini takdir lah kan, pasal memanglah dalam kitab dia tulis menyurat atas, seolah-olah macam qalam tu tulis atas tu. Pasal benda ni bila pada taswir dulu tu, dia kata bukan tulis atas tu, salin daripada tu. Ni dia kata di atas, yang ni menyurat apa yang tertulis di atas Lauh Mahfuz. Dia takdir gitu kan. Dia kata awak belagarnya tak ni lah. Tulis apa? Akan segala pekerjaan yang dihukum. Makna dihukum ni telah ditetapkan akan dia, akan pekerjaan tadi ni. Allah tetap sekian-sekian, mati sekian-sekian, rezeki sekian-sekian, bala sekian-sekian, kuman sekian-sekian kan, menyakit sekian-sekian, apa nikmat sekian-sekian. Seluruh kehidupan atas dunia ni orang panggil seluruh kehidupan cakrawala kan. Nak berlaku gerhana macam mana, semua perkara yang berlaku ni mengikut ketentuan Allah, bukan berlaku tanpa dirancang kan. Semua siap daripada azali lagi. Iradah Allah, iradatullahi ma'at ta'alluqi, qada'ahu fil azali muhakkiki kan. Tu bab tauhid tak boleh paksi tu kena ni. Iradatullahi ma'at ta'alluqi, kehendak Allah Ta'ala berserta dengan ta'alluq, qada'ahu fil azali muhakkiki, azali lagi Allah dah mau begitu, bukan baru kan. Orang panggil apa?
ta'luq suluhi selalu suluhi qadim tanjizi qadim lulus semenjak azali lagi. Allah mau begitulah. 20 aku tak boleh lari baca kita dapat apa pun aksi dia duduk tengok. Habis itu kemudian diangkat akan dia. Ni naik tahap yang ke berapa saat ni? Ke-8 yang ke-9 pula kan? 10 ni. 8, 9, 10 dah 10. Kemudian diangkat akan dia, akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naik lagi lah kalau bahasa kita, buat naik lagi Nabi tu. Masa di mustawa ni lah Nabi berjumpa dengan seorang lelaki yang berada di dalam nur arash. Lalu Nabi tanya kepada malaikat Jibril, siapa dia ni? Man haza amalakun? Adakah ini seorang malaikat yang tahap dia sampai tahun ni? Kalau ikut malaikat dulu ni boleh naik takat Sidratul Muntaha. Ni dia ni sampai mustawa ni. Sampai lepas ke atas. Malaikat juga kan ni? Jibril kata, dah. Qala anabiyun. Nabi kata, kalau lagu tu Nabi ikut. Dah. Jibril kata, dah. Betul, siapa dia? Haza rajulun kana fid dunya lisanuhu ratabun bi zikrillah. Itulah laki-laki di atas dunia dulu yang mana dalam hidup dia lidahnya sentiasa basah menyebut nama Allah. Dan lidah tu disebut nama Allah sentiasa. Wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Dan hati dia sentiasa teringat dan bergantung dengan masjid. Apa makna masjid? Sebagai ulama kata, maksud dengan masjid itu itlaq mahal nahal. Masjid tempat apa? Tempat semayang. Nak ke semayang, bukan nak ke masjid. Dan orang yang sentiasa hati dia teringat dengan semayang mana, lepas daripada semayang lohok, rindu dendam dia nak semayang pula sak. Tu hati lu tu. Oh dapat. Kita lepas semayang lohok duk salah dia. Loh sak dah. Pasal penat ni. Teruk kita. Aduh sak dah tak ada nak letak belakang. Bunyi motor tu. Allah. Teruk sungguh kita. Itu maksud banyak ulama sebut masjid mana? Semayang. Majaz dia masjid, hakikat dia semayang. Nak ke semayang. Dan bagi majaz musal mimba bi itlaqi mahal wa iradatil hal. Lebih kurang 27. Dia punya halaqah dia tu kan. Dia ada ngaji dan 7 tu kan tak. Syekh Ali Maliki sebut 27 lebih. Dia dalam kitab Faidhul Khabir. Kita silap ingatlah 20 lebih. 3 atau 4 lebih orang tu. Faidhul Khabir ni ulum Quran. Kitab tafsir. Dalam tu Syekh Alawi bawa main kat kalam guru dia yang digelar Sakaki wa Adud Hadza Zaman. Tu Syekh Ali Maliki. Dalam tu dia bahas bab majaz ni. So, majaz ni dah ilmu bayan, macam musal. Majaz yang dilepaskan, lepas daripada atas jalan menserupakan. Macam musal. Tu yang kedua ciri-ciri dia. Yang ketiga, walam yatasibba liwalidayhi qattu, dan tidak pernah memaki, meremeh-temehkan kedua ibu bapa dia sama sekali. Mak bapak dia tak pernah maki mak bapak dan mencela mak bapak tak, dan tidak menyebabkan orang memaki mak bapak dia pun atas sebab daripada main punca pada dia pun tak. Orang pelihara kehormatan, taat sungguh dekat mak bapak dia ni. Tu ciri-ciri dia. Dan lidah terasa melakukan kebaikan dan pahala, di samping hati dia sentiasa terikat dengan sembahyang dan dengan ibadat. Sembahyang tu nak ibadat kan. Rindu, seronok, bahagia boleh dapat buat ibadat. Dia buat ibadat ni duk teringin nak buat ibadat lain pula kan. Kita ada lebat korban ni, awak kata awak tak puasa pula. Baru lepas puasa 6 ya. Karut sungguh. Dah kita saya tak dari tak cukup susah. Yang tak bagi kan masjid tu baru bagi kan masjid ni. Minta kat orang lain mah kan. Aduh, sampai kau jadi talau main kat aku kan. Nak ibadat ni tak mau nak mesra. Tak mau nak mesra.
Sayyidina Ali kata, wa inna lil akhirati ahlun wa inna lid dunya ahlun fakunu min ahli al akhirah wa la takunu min ahli dunya. Sesungguhnya bagi dunia dia ada pengikut setia ahli dah. Akhirat pun dia ada pengikut setia. Usahalah hidup kita menjadi akhirat, mana tawaran-tawaran Allah berhubung dengan akhirat ni kita tertarik dan kita nak buat. Jangan tawaran dunia kita berebut kan. Orang tak puluh ni awak di Lazada ni ada 70% potong. Serabu pasal raya kan apa pun. Rugi rugi. Kawan tu bagi murah tanah kat hang tak sambak kalau kuku pesoh gak buat loan tang mana-mana. Yang jemaah menyegan di masjid. Dan bab dunia ni rasa rugi sampai duk tarik kita 6 tahun dah. Rugi. Tapi belah akhirat dah lah kan. Bukan maksudnya benda kita pun yang ada akhirat dunia pun kita terlepas rasa rugi juga kan. Tapi jangan sampai akhirat terlepas kita tak ada berasa apa kan. Tak ada berasa apa, terlepas ibadat apa. Tarawih aku tahun ni 2 kali buat tinggal, berasa rugi. Ni tak ada langsung kan. Tanya hang macam mana tarawih, kopi juga 3 malam teruk. Betul Sayyidina Ali dia kata. Tu banyaklah maksud kalau nak cerita maksud daripada hadis ni banyak. Hati gantung dengan ibadat. Masjid lepas pada mayang, tapi ulama mula yang tasyik maksud ma'alakum bil masjid ni habis mayang teringat pula nak semayang. Macam Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal ni cerita dalam riwayat dia 2 mata dia ni berlorong hitam pasal dia banyak menangis teriak. Dia paling dia nak teriak sekali sewaktu hampir memberi salam. Orang tanya pasal imam, pasal apa imam selalu teriak bila nak bagi salam? Sebab aku nak berpisah dengan kekasihku. Barangkali mungkin aku tak sempat nak sembahyang selepas pada tu. Aku nak sembahyang, nak bagi salam ni harap-harap pula nak sembahyang pula. Kalau boleh nak waktu tu betul-betul tu dia imam dulu. Woi pisahnya. Itulah para salafus soleh. Hati dia bagi tu pun. Kebajikan ni sentiasa duk teringat ini bulan ni apa ni. Hak sunat kita buat banyak. Jadilah kita tahu tu kan. Kadang-kadang ni masuk bulan apa ni? Bulan Syawal lah, nak habis Syawal, Zulqa'dah. Kita duk tanya-tanya. Bulan Zulqa'dah ni sunat buat apa? Tu mana ada lah juga kan. Dan ni bulan-bulan apa? Bulan apa ni? Ini bulan haji. Haji kopi dah. Orang lain lah bulat fikir. Tahu sungguh. Kutlah kita kata habis-habis puasa ni kurang lah habis koman kita rancang lah. Korban ni rasa-rasa nak keh buat bagi cukup boleh buat setumpuk tu. Hai jadi kot kan peringat kita. Memang tak ada langsung kan. Tak ada cadang langsung dalam perut kata nak cari korban ke apa. Tahu semua. Lain plan tak sama. Tu tak ada plan. Tahulah ramai pangkat kita. Tu. No, laki-laki yang macam tu kedudukan dia sampai kepada tu. Tu pangkat kan. Di bawah aras. Dia tinggi tahap dia tu. Ni naik ke 10 ni. Kemudian diangkat akan dia ni melalui Mi'raj tadi dan awan lah kan, ataupun dibawa oleh awan lah. Naik kepada tinggi lagi kepada Hadratil Aliyah yang hasil ia padanya munajatnya yang terjadi ia Nabi kita padanya pada Hadratil Aliyah. Ada pun Hadratul Qudusiyah pun dipanggil juga kan, ada pun dipanggil Raf pun dipanggil juga kan. Ni yang hasil ia Nabi padanya al-munajat ia dengan Tuhannya Jalla Jalaluhu, dan melihat ia Nabi kita akan zat Tuhannya yang aqdas dengan 2 mata kepalanya dengan ketiadaan kaifiat. Tak ada cara. Bila sampai di situlah kan, Jibril tak boleh main dah. Jibril kena tinggal jauh dah. Sampai Nabi kata dekat malaikat Jibril, adakah seorang sahabat sanggup meninggalkan sahabatnya seorang diri? Wahai Muhammad, seandainya kalau aku gagah masuk dalam nur ni, kata Jibril,
nescaya aku akan terbakar sehingga aku menjadi sebesar burung ciar. Tak boleh beda tahap aku tang ni je Jibril, Muhammad, takat ni je aku boleh teman kamu. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan Jibril. Dia teman Nabi sampai situ. Para ulama kata apa? Kalau sampai peringkat dipimpin oleh Allah lah tak apa. Tapi selagi mana kita tak sampai tahap macam tu, tak boleh kita pisah pada guru. Mesti ada guru yang menterbiah kita. Ini sampai ini isyarat-isyarat di situ. Sampai situ Jibril faham. Dia langsung terbiah Allah. Atau pangkat-pangkat waliullah kan. Ilham semua Allah campak. Apa yang mereka pandang semua pandangan daripada Allah kan. Itu pangkat-pangkat wali-waliullah kan. Perbuatan yang diradai, hang buat apa pun Allah dah redha. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata 'alaihim fa'asabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khuzunaha. Itu surah dalam surah apa? Hudaybiyah. Dan laqad, demi sesungguhnya, wallahi radhiyallahu 'anil mu'minin. Ini nak sampai tahap ni. Sungguhnya Allah meredai, Allah amat menyukai, Allah setuju sungguh, makna apa tindakan pun semua Allah redha. Iz yubayi'unaka tahta syajarah. Siapa dia? Itu 1400 orang sahabat yang mubayaah, yang berikat janji setia dengan Rasulullah yang dinamakan dengan Bai'atul Ridwan di bawah satu pohon pokok yang bernama Hadbah. Dan akhir tempat itu dinamakan Hudaybiyah, berambil daripada nama pokok Hadbah. Nabi berikat janji setia di situ kan. Dia panggil Bai'atul Ridwan. Itu tu Bai'atul Ridwani dalam ni sebut lah. Wa ba'dahu fal afdalu sidiqu wa ba'dahu sanilahul faruqu Utsmanu ba'dahu kaza aliyu fasittatul baquna fal badriyu. Apa tu? Fa bai'atur ridwan. Tingkatan para sahabat yang mulia, 4 orang khulafa rasyidin, kemudian orang yang terlibat dalam perang Badar. Selepas Badar tu, sahabat yang paling mulia, orang yang terlibat dalam bai'atur ridwan. Itu dia punya tingkatan-tingkatan. Dia tekak tu bukan bab ambil tahu saja, bab akidah. Kita ahli sunnah disebut itulah dalam matan-matan Zubat pada Penjarah pada ni sampai sini ni. Mana dia kitab hilang. Tak ada, banyak sangat nak baca, sudah baca. Banyak sangat, ada banyak poin-poin dalam kitab ni. Ajar sentuh sikit-sikitlah. Contoh satu ni sedap lah kitab ni, macam contoh. Sampai di situlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi rezeki, makna diberi anugerah kepada Allah, nampak Allah, bukan Tuhan dia tu. Kan sampai di tempat nilah Hadratul Qudsi, Hadratul Aliyah ni. Di situlah Allah beri nampak, Allah tajalli dan Allah buka bagi Nabi kita dapat melihat Allah dengan 2 mata kepala. Nampak Allah dengan tiada ada kaifiat dan tidak berarah. Nabi pun tak tahu nak habaq duduk belah mana, cuma nampaklah mata. Tu ahli sunnah dia begitu. Kalau nampak duduk situ, mana Allah duduk situ. Tu berjihad. Tak, kaedah dia kalau kita berjihad mesti benda itu berjihad. Tapi tak, dalam melihat zat Allah sampai syurga nanti pun bukan nampak Tuhan duduk tang mana, nampak dalam jimata mesti-mesti. Nampak dalam jimata bukan datang mana macam kita. Awak ni duk termenung teruk ni. Daripada teringat kat anak bangsu dia tu. Kan? Ataupun bila kata awak cu, darah duk nampak adik hang duduk depan mata. Nampak dalam mata. Awak adik dia duduk dalam tu, tak tahu duduk dalam mana. Duduk aja kilang, dah kelang kan, mana kita tahu kan. Kita makhluk tu pun tak ada arah lah. Nampak dalam mata. Ha? Yang aqdas yang maha suci. Maha suci. Ini ijma' apa nama, nampak Allah Ta'ala dengan mata kepala. Ini ijma' ulama' yang boleh melihat Allah Ta'ala semasa apa nama hidup. Ini Nabi kita seorang sahaja. Siapa-siapa yang mendakwa kata boleh nampak Allah, cara ya qadah, hukum dia kufur. Imam Malik kata wajib dibunuh. Kalau mimpi, banyak ulama mimpi.
kan. Ulama mimpi ramai, ulama-ulama dulu mimpi belaka, salafus soleh mimpi untuk Allah. Imam Ahmad pun 100 kali mimpi lihat Allah. Imam Hakim Tirmizi pun hampir 100 kali. Asy-Syafi'i dia tu belakang. Imam Ahmad tengok Allah, inni ra'aitullaha fil manam 99 marrah. Saya ni Allah rezeki boleh tengok Allah dalam mimpi 99 kali. Tu dari Imam Ahmad. Rasulullah tak payah tanya. Lepas tiap-tiap malam Imam Malik tu, sampai dia mati orang nak murid dia cerita, tak pernah luput satu malam jumpa Rasulullah, sentiasa dengan Rasulullah. Tu aimah dulu takwa lepas tinggi, dan ilmu amal lepas lagi takwa lepas tu yang paling tinggi. Sebab tu Allah bagi kedudukan mereka ni luar biasa. Kita ada suka dengan kita, cara hidup kita hari ni pelik takkan dia hafal kot sampai 1 juta. Punya otak canggih hang. Tak percaya Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Allah kan. Dulu Imam Ahmad 100 kali dia duk minta dekat Allah, harap 100 kali saya nak minta hajat dekat Allah satu benda. Akhirnya Allah rezeki sebelum dia wafat 100 kali. Kali 100 tu dia tanya Allah Ta'ala, ya Rabbi ma yataqarrabu ilaikal mutaqarribun. Wahai Allah, amalan apa yang menyebabkan orang-orang yang hampir dengan Allah itu menjadi hampir dengan Allah? Kan kata biqiraati kalami, mereka ini banyak membaca kalamku, iaitu Quran. Baca Quran banyak, kita tak banyak. Muhammad tanya, kena faham ke baru dikira? Tuhan kata, bifahmin au bighairi, faham ke tak faham, banyak baca. Ulama-ulama dulu sebut dah dalam kitab Itiqan pada kan, dalam kitab ulum-ulum Quran pada ulama-ulama dulu baca Quran semua bitadabbur, menghayati makna, renung makna kan. Tu baru lebih bererti Quran yang kita baca. Aimah dulu baca memang. Sayyidina Osman bangkit semayang malam, pas pada semayang Isya, semayang 2 rakaat. Sayyidina Osman semayang malam tak banyak, kadang-kadang 2 rakaat. Tapi rakaat pertama baca Fatihah, mula dengan surah Al-Baqarah sehingga akhir surah Al-Kahfi, baru dia sujud, baru dia rokok. Kok sujud lepas semua, rokok pun lebih kurang berapa ratus daripada surah Al-Baqarah, lama lepas semayang. Habis pada tu naik rakaat yang kedua, baca pula Fatihah, sambung selepas surah Al-Kahfi sehingga qul a'udzu birabbin nas, baru rokok. Itulah Sayyidina Osman. Dan habis semayang basah baju. Sayyidina Osman halu tak? Habis semayang saja lencun janggut dan baju dah banyak teriak. Tu salafus soleh tu boleh ikut sahabat, ikut salaf. Hang duk mengaku mulut ikut salah, hang tak malu. Mulut ikut salah, ikut semua kan? Buat malu kan? Mulutnya. Nahnu ma'asyiras sahabah idza nuqimatis salah la na'rifuhu wa la ta'rifuna. Aisyah kata, kami sekalian para sahabat Nabi, apabila dikumandangkan sahaja azan, kami sudah tidak mengenali siapa di sebelah kami, dan dia juga tidak mengenali kami siapa di sebelahnya. Ikut sahabat boleh tak tu? Bang, kita duduk sini dengar gerak masuk dalam surau. Aku perasan dah ni cara jalan ni dia. Kawan tak main duduk sebelah pun kita tahu dah siapa masuk. Apa sah depan belakang kita boleh tahu. Dengar duduk batuk sebelah, mood ni tak lega lagi kau batuk. Mulut ni kot salah. Malu sungguh. Sahabat Nabi, para salafus soleh, makan paling banyak sehari sekali. Ada nak cerita ikut salah, ikut pergi betul-betul ya. Cakap ya kan. Mulut ikut salah, muka tak tahu malu. Kita nak abang ikut salah, kita malu kan. Terang mana kita boleh buat? Akidah kita pegang salah kan. Amalan kita, cakap kita gitu. Bukan tahu malu buat wahabi kan. Mulut jahat. Ni sampai tahun ni
Allah anugerah kepada Nabi nampak Allah. Nampak. Terjemah melihat ni tak apa nak tepat. Melihat dia ada arah. Nampak dia tak ada arah. Bukan tak ada arah ke dah. Hang ni nampak tak ada arah. Bukan ada tu. Nampak dengan tidak berarah. Makna tak ada arah tapi nampak. Betul tu saya syekh kata pada yang kata nampak bukan melihat. Nampak lain, melihat lain. Melihat tak mesti nampak. Dan nampak tak mesti melihat. Tapi kebiasaan dia melihat dan nampak lah. Dia lain tu kan. Saya nampak dia tak ada arah. Tengok apa dulu nampak. Kita tengok ada anak bulan. Pasal apa tak nampak? Tak mesti nampak. Tapi dah baru ni nampak, merapak lah kita raya. Duduk pasal paraya awal. Pasal nampak lah. Nak marah pak tengok bulan kan. Kita yang tak bersedia. Marah raya awal. Tak awal. Memang sampai masa apa. Awak beranak awal. Tak awal 9 bulan. Bawah 9 bulan boleh kata beranak awal. Aduh, kita. Termasuk kita tak ada sedia. Allah suruh Khalid. Sampai situlah bila nampak saja Allah, fakharan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan. Langsung Nabi melakukan satu amalan seorang hamba. Apa? Nabi turun sujud terus. Ni tengok dia. Pihak ni diserta ringkas dalam ni. Dengan ketiadaan kaifiat, tak ada cara melihat baharu ni. Melihat baharu berarah, nampak berada, kita berarah, yang melihat, yang dilihat pun berjihad. Dan Allah Ta'ala bukan gitu. Cuma Nabi saja yang berjihad. Nabi duduk tang tu, sedangkan Allah Ta'ala ni tidak berjihad sama sekali. Maha suci Allah berjihad. Dan ni akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Begitulah. Dan boleh kata Allah duduk atas langit. Salah lagu tu. Nabi naik atas langit, duduk tang tu baru Allah bagi nampak. Kalau Allah nak bagi nampak duduk di dunia, Allah bagi nampak atas bumi pun. Tapi dah Allah tak bagi, Allah nak bagi tang tu, kedudukan atas dengan bawah, mulia atas. Sebab tu pergi duduk di tempat yang istimewa. Baru Allah anugerah. Kita nak bagi hadiah pun tak bagi tepi jalan. Ni hang tak sudah pergi esok hari menyampai hadiah, ambil tang ni. Dah. Tak istimewa lah tu. Dunia pun kita buat upacara gitu. Upacara nak memuliakan pelajar cemerlang tadi. Wah, tu sudah buat apa semua ya. Cikgu pula rumah sebelah lah. Tadi pun hang ambil ni aku tinggal dalam kop pisang. Tak nampak menghargai kan. Tak memuliakan dia seorang pelajar cemerlang. Kita dunia kelakuan rajabat kita pun dia ada lambang-lambang menunjuk maksud itu. Tambahlah ni benda hak paling besar sekali ni, yang paling mulia makhluk Allah, takkan terima kok pisang gitu. Tanya tu guru, orang tanya tu guru, pasal apa Rasulullah ni Jibril bawa naik burak? Guru jawab, burak ni binatang yang paling mulia sekali. Kategori binatang tak boleh lawan burak. Burak yang paling mulia sekali burak. Dia lebih pada hal lain. Buraku syafi'il khalqi naqatu salih. Itu dan syair sebut. Betul? Buraku syafi'il khalqi naqatu salih. Tak ingat dah syair dah. Burak tu yang paling mulia. Jadi sesuai manusia ni Allah perlakukan berkenderaan. Jadi berkenderaan untuk menghormati seseorang itu kedudukan dia mengikut kedudukan dia. Anzilin nas bimanazilihim. Kecerdikan, kepintaran manusia ni menempati akan manusia mengikut pangkatnya. Kita atas dunia apa ada standard, ada VIP, ada BBIP, ada yang geng kahyangan, ada yang marhainan. Marhain cara marhainan. Kata takkan kita panggil menteri besar suruh duduk cekung atas tikar mengkuang. Kedudukan dia tu tak kena. Takkan kita nak panggil tu imam ni bagi duduk sekali dengan pok gedung. Nak duduk tahu mana tu imam tanya makan. Tonggek pergi aku tepi tu. Kena tak dengan tu imam. Kita tak hormat dia gitu. Dan tu imam pun lah kerusian. Ni imam duduk kami segi buat tahlil sikit imam tu. Cara hormat. Kedudukan anzilinas bi manazilihim. Tu kata apa? Kenderaan paling mulia sekali. Kita atas dunia pun gitu lah.
Takkan nak jemput sultan muat lori kot tu Kedah duduk kami kelak orang banyak orang muat lori. Nanti ambil sultan Kedah apa main rasmi buah tu lori pun 3 selendar lah duduk gutu badan tu tayar pergi tu badan tu Kedah tak kedudukan raja apa gitu. Nak ambil dia habis tak ada BM 7 siri kan. Tak pun Rolls Royce kan kena gaya mana. Tu kedudukannya tu Allah nak jemput duduk di tempat yang paling mulia sekali, tempat yang Allah jadikan. Mana? Ni paling mulia sekali. Kan makhluk Allah tempat paling mulia sekali tahu tak? Campur bumi langit. Ni dia panggil Hadratul Qudsi ataupun Hadratul Aliyah. Tidak tu paling mulia. Makhluk pun paling mulia. Tempat pun paling mulia. Terima amalan pun paling mulia. Tiga dalam satu kan. Tetamu tu pun tetamu yang paling agung, paling mulia Rasulullah. Tempat pula tempat yang paling mulia sekali Hadratul Aliyah. Terima amalan pun amalan yang paling mulia sekali iaitu solat. Dia minta maaf pada lagi tak tahu. Tu yang terusin peringat tengok. Dan ketiadaan kaifiat dan hingga. Hingga ni lah maksud kaifiat tu lah. Tak boleh dihingga, dihadkan tang mana. Kaifiat pula dengan tidak ada cara, hanya Allah bagi nampak saja. Ma yatakayyafu bi kaifiyatin. Sahabat tanya, ya Allah, ya Rasulullah, Nabi tengok Allah Taala? Ya. Nabi nampak Allah Taala? Ya. Lagu mana yang kata Allah ni? Nabi sebut ma yatakayyafu bi kaifiyatin. Tak ada cara. Nak cerita tak ada bandingan, nak boleh habaq. Bukan serupa dengan makhluk, tak ada perbandingan. Allah mukhalafah. Sebab tu tak ada kaifiat. Kita ahli sunnah. Maha suci ia Allah daripada segala sifat yang baharu ini. Sifat baharu, lawazim bagi baharu kan. Lawazim bagi jirim nama. Baru. Lawazim bagi jirim mana apa? Dengan tauhid. Lawazim bagi arak nama. Dan lain. Bukan arak, lawazim. Buatnya lawazim. Sifat baharu bagi arak. Makulat tu. Orang ngaji makulat. Tak ingat. Dan nak bahas yang kata Allah bertempat tu. Tak begitu ni. Balik-balik konsep biar tu nak lawan perempuan tu kata bertempat lawazim bagi tempat dah Allah. Bertempat tu lawazim, lazim bagi jirim. Tu baru satu. Mai lagi lawazim bagi jirim. Kita tak bahas lagi tahayus, hayul surah pun tak mau bahas. Bahas tu dulu. Dia kata Allah duduk atas. Tanya dulu atas. Hamna atas. Mana atas? Antara dua ni mana atas? Ini atas kan? Hamna atas. Ini pula kan? Hamna satu atas. Atas bawah tu membaharu dah. Ubah-ubah tu dia sabitkan sifat Allah gitu. Udah bodoh menampak. Loh. Tahu letih kan. Masalah makulat tak jadi gitu. Pegang atas. Ada Allah kata gitu murung Allah tak kata gitu hang tak erti. Ada bur. Tu masalah dia. Ilmu tak ada ID gitu lah. Tu maha suci. Mantik Mantik tu ada belajar. Mantik sikit-sikit dia. Tapi maksudnya dia memang penuhnya makulat tu dia bicara khusus sifat baharu. Kan jirim dan arat. Arat 9, jirim 1. 10. Sebab dia bagi makulatul asyarah. Inna makulatul ladaihi tusaru. Kan. Nampak ya. Kan. Makulat. Pada waktu pula dah. Gaji. Maaf pula dah sakit kepala macam makulat. Ampa pula dah makulat pula dah. Sakit kepala kita. Aduh. Cerita kan. Ini benar-benar akidah. Dan kalau kita selit cerita Isra' Mi'raj tentu nak faham semua.
Dengan baca loi tang Allah Taala nampak tak lagi. Tak ni silap faham banyak. Ahli sunnah kita tak apa lah. Dia jumpa bila kata Allah Taala memberi Nabi nampak zat Allah yang maha mulia dan sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala tu, lalu Nabi pun kharran Nabi sajidan, Nabi turun sujud. Amalan yang paling disukai oleh Allah, sujud lah. Inna aqraba ma yakunu al-'abdu 'inda rabbih wa huwa sajidun. Nabi kata amalan yang paling hampir seorang hamba itu dengan Tuhannya, iaitu pada ketika dia sujud. Kalau boleh sujud tu bagi lama sikit, Nabi kata. Tera mana lama? Seumpama membaca 100 ayat suratul Baqarah. Itulah Nabi buat. Lama mana? Setengah jam. Kita sujud setengah jam, mengerah. Jadi tengok, mak kita kata, nanti tengok ayah hang, Lena akan mati. Sujud dalam mayang, tak sujud dalam mayang ni. Dalam mayang? Mayang sunat. Nabi semayang jemaah ada sakatan. Nabi tak akan panjang sangat-sangat. Pasal Nabi ambil kira makmum belakang. Tapi kalau semayang sunat, Nabi tekan minyak rapat. Tekan minyak rapat tak jangan. Tak laju, tekan minyak rapat. Dia sekali sujud tu Huzaifah Yamani kata, aku biasa ikut belakang Nabi 4 surah. Ibnu Mas'ud biasa kata, saya semayang malam tu duduk tidur rumah Rasulullah, semayang tahajud saya bangkitlah tempat. Bangkit Nabi takbiratul ihram, Nabi baca Fatihah. Dia baca. Jika aku lepas tu nak baca wadduha ke apa kan. Saya tengok Nabi baca suratul Baqarah. Aku dalam hati ni, aku duk agak-agak habis Baqarah Nabi rakaat. Dah habis. Kemudian kami sambung baca surah Ali Imran. Semua ratih-ratih kan. Habis surah sampai ujung-ujung dah Ali Imran. Dia tak lagi rakaat ni. Habis Ali Imran sambung pula suratul Maidah. Allah, 3 surah dah. Habis suratul Maidah rakaat ni. Nabi sambung suratul Nisa. 4 surah dia tak baru Nabi rakaat. Rakaat tu bukan rakaat seminit doang. Nabi rakaat lama, bagaimana hadis Muslim kata, membaca 100 ayat suratul Baqarah. Nabi panggung. Nabi turun sujud pula macam baca 100 ayat suratul Baqarah. Rasulullah semayang tu turut sunnah. Dapat Wabi Ba'rah tu. Hadis Muslim tu. Huzaifah Yamani kata, aku duk ingat semayang Rasulullah. Aku semayang ngalim tobat aku mufarqah. Sekali tu dia dah tak mau. Para sahabat tak sanggup nak ikut Rasulullah. Kita lah ikut Rasulullah. Kita baca Rasulullah ikut cara Tok Guru tak hati kita. Kita kata ikut Rasulullah, ikut ittiba'un syekh pun kita dah kat tangan. Kat tangan. Contoh aku ni. Zaman dulu ittiba'un syekh. Zaman dulu, zaman Tok Guru Tanah Jawi kita mengaji Mekah. Lepas mengaji 1 hari 21 jam. Pada pagi straight tu kata berhenti semayang, makan, berak kencing 3 jam sahaja setiap hari. Kalau duduk 10 tahun, lagu tu lah 10 tahun. Tang tu pun tak ada lah kan. Tak ada lah. Saya sembang. Bila sembang bak melibat dengar daripada kata tiba'ur rasul sunnah. Taklah benar tak mudah, tapi cara hampa, istilah di sisi hampa tak sampai maksud. Tu maha suci Allah Ta'ala daripada segala yang baharu. Sifat-sifat baharu ni bertempat lah apa semua ni. Tahayyuz bil makan, mengambil ruang dan tempat. Tu bertempat ni, jihad tu sabit. Bagi sesuatu zat yang mempunyai tempat pun sabit jihad kan. Lawazim bagi jirim jihad, lawazim bagi Arab bertenggak. Jadi bagi dua kan. Boleh cari sendiri ya. Bertenggak. Lawazim bagi Arab mesti bertempat. Maneh. Mi maneh apa ni? Tak ada maneh. Maneh apa? Dah. Ni yang milu. Dia kena tu pada tempat. Kalau sebut maneh saja ada Arab. Duk tahu mana? Dah maneh. Maneh. Datang apa? Maneh.
Dak lah manis tu menentang apa yang manis. Dak lah manis Orang tak tahu kan. Dak lah ni aku nak abang harum manis, kamu terlupa nak sebut harum manis. Dia kena tenggak lawazim bagi arak. Mana boleh arak duk dia saja. Sedap. Dan tambah sedap. Kan? Sedap. Dan tambah sedap sungguh. Dan tambah sedap tu. Ni tong yam ni dia kan ada tempat. Benda ada tempat. Mana ada sedap saja. Sedap tu arak. Kita bercakap macam tu. Kita tak faham. Bab maqulatul asyarah lah sikit. Saya tak faham maqulatul asyarah ni. Saya tapi kolam dia memang riwayat Nabi mendengar. Maksudnya tak nampak. Nabi Nabi dengar bunyi tapi ada riwayat ke kata kaifiat kolam macam ni tadi. Kaifiat ke mana? Kolam ni lah. Maksudnya Nabi nampak kolam tu tadi. Nabi dalam riwayat ni Nabi dengar Dengar. Bunyi kokrek dia duduk salin tu. Benda ni semua Nabi nampak, Nabi tengok. Tapi masa pergi Isra' Mi'raj Nabi dengar je. Semua benda Allah tunjuk. Nabi kata saya pun banyak benda tak tahu, tapi sebelum Rasulullah wafat ni semua Allah buka dekat Tuhan, angkat dekat Nabi tu. Cuma Nabi diperintahkan untuk sembunyi. Hak tu Nabi tak boleh sampai. Sebab tu Imam Abu Hasan Asyazili dia kata, kalau bukan kerana lidah dan mulutku terpagar dengan syariat, sudah pasti aku akan cerita setiap perkara yang akan berlaku sampai kiamat. Faham di situ kan? Imam Abu Hasan Asyazili kata, kalau bukan kerana lidah dan gigiku dipagar dengan syariat, bahasa dia besar kan, sudah pasti aku akan cerita setiap perkara sampai kiamat. Imam Abu Madian tu cukup alim. Abu Abbas Al-Mursi masuk alam tu, nampak Abu Madian ni duduk bergantung bawah arash. Kedudukan dia rumah arash. Dia tanya, apa beza tuan guru dengan tok guru saya, Abu Hasan Syazili? Dia kata, Abu Hasan Syazili alim pada aku 40 ilmu lagi. Hang tengok sungai biduk dia dah. Tak ngaji budak pun ni. Tak lepas tengok pak duduk si kendak tu soreh tadi. Kan Nabi Allah buka dah setiap satu. Nabi nampak dah muka kita ni, Nabi tengok dah. Allah tu ni umat kuat ni, jasa ni muhung semua merah ni. Nabi tahu lah. Seorang mereka. Tak ada satu benda yang rahsia kat Rasulullah. Cerita tu ngaji hadis tak habis. Nak sembang hadis dengan sitah tak ngaji begitu. Begitu. Dia ambil apa nama hadis ijmal, hadis muqayyad tak kira kan. Hadis ijmal, hadis tafsil tak kira, hadis mutlak, hadis muqayyad tak kira kan. Bukan ada reti kaedah masalah hadis pun. Kadang-kadang hangat hati juga dia apa. Itu yang sebut juga tu. Dia ada pagi sini ni, dia cerita. Dan di fardu, ini dia ringkas. Bila Nabi tunduk sujud kepada Allah Ta'ala, sujud ni bukan diperintah. tak, sujud sebagai hamba. Sekali ya. Sujud sekali. Allah Ta'ala kata, ya Muhammad irfa' ra'sak is'al tu'tak. Wahai Muhammad, angkatlah kepala kamu dan mintalah sebarang permintaan, aku akan tunaikan. Tapi Rasulullah ni adab. Rasulullah tak minta, sebab Rasulullah lebih tahu apa benda yang lebih bernilai untuk Allah nugerah. Cuma Nabi cerita tahadus bin ni'mah atas cerita Rasul-Rasul dulu. Nabi kata dekat Tuhan, ittakhazta Ibrahim khalilan. Wahai Allah, kamu telah berikan kepada Nabi Ibrahim dan kamu telah lantik dia sebagai seorang kekasih.
Nabi sebut hak ulama dulu, nabi-nabi dulu Allah bagi apa. Nabi tak minta. Nabi tak minta. Wa a'taituhu mulkan azima. Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan yang besar. Wa a'taita Musa taklima. Ini panjang cerita. Seorang. Ini cerita ni pun banyak. Setiap seorang mulkan azima tu apa yang Allah anugerah kat Nabi Ibrahim, kat Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Banyak cerita. Baru ni. Sampai tang Nabi sengat. Nabi tak minta. Saya nak minta. Tapi Nabi tahu pemberian Allah itu lebih bernilai apa yang Nabi minta. Contoh Nabi hadap dengan Allah Azza wa Jalla, tak minta maqam Rasulullah. Pas pada itulah Tuhan kata dekat farratuka wa ala ummatika 50 salatan, wahai Muhammad, aku fardukan ke atas kamu dan ke atas umat kamu 50 kali semayang sehari semalam. Balik buat anta wa ummatuk, kamu dengan umat kamu pakat-pakat balik buat 50 semayang. Ada lagi lah Tuhan bagi anugerah dekat Nabi ni, banyak benda lagi lah. Dalam Isra' Mi'raj ni dia cerita ni apa yang Allah bagi dekat Nabi lagi tu. Mana dia ambil tu, baca api sikit. Panjang cerita dalam ni. Dia banyak. Allah bagi a'taituka khawatim suratul Baqarah a'taituka sab'an minal masani. Fatihah malam tu Allah bagi. Nabi-nabi dulu tak ada Fatihah. Mana semayang Nabi dulu baca Fatihah. Sab'an minal masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Apa dah? Fatihah. Yang sunat pun kena baca. Rakaat pertama kena baca. Rakaat kedua kena baca. 10 rakaat kena baca Fatihah. Itu di antara yang Allah anugerah dekat Nabi kita. Banyaklah, banyak. Dalam ni sebut orang dah berapa ni. Qadituka habiban wa arstuka linnasi kaffatan basyiran wa nazira wa syarahtu laka sadraka wa wada'tu anka wizrak wa rafa'tu laka dhikrak la uzkaru illa dhukirta ma'i wa ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah bagi semua dalam tu. Wa ja'altu ummataka ummatan wasata wa ja'altu ummataka humul awwalun wa humul akhirun wa ja'altu ummataka la tajuzu lahum khutbatun hatta yashhadu annaka 'abdi wa rasuli wa ja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum unajiluhum wa ja'altuka awwalan nabiyyin khalqan wa akhiruhum ba'san wa awwalahum yuqda lahu wa a'taituka sab'an min al-masani lam u'tiha nabiyyan qablak. Ini semua anugerah Allah malam Isra' Mi'raj tu. Bukan sembahyang ajalah. Wa a'taituka khawatim suratil Baqarah min kanzin tahtil 'arsy lam u'tiha nabiyyan qablak. Wa a'taituka al-kautsara wa a'tuka 8 ashumin al-islam wal-hijrah wal-jihad was-sadaqah samara al-amru bil-ma'ruf wan-nahyi 'anil munkari wa inni yawma khalaqtu as-samawati wal-ardha faradtu 'alayka wa 'ala ummatik 50 salatan faqum biha anta wa ummatuk. Kita perintah lu antara anugerah Allah pada malam Isra' wal Mi'raj. So tak banyaklah bab ni. Ini termasuk semayang lah yang Allah fardukan ke atas Nabi dan ke atas umat. Atasnya atas Nabi dan atas segala umatnya, umat Nabi kita SAW. Bila pada malam itu, malam Isra' wal Mi'raj, fardu apa? Sembahyang. Ini akan sembahyang yang 5 waktu. Yang 5 waktu ni lah. 5 ketika, 5 tempat. Sebab ni sebuah waktu. Ni Syekh apa nama Kausin bahas sikit bab dakwaan melihat Allah Ta'ala ni depan ni sikit. Tapi tak banyak lah ni tu. Ringkas sungguh lah dia cerita.
Macam sentuh-sentuh sepintas lalu gitu. Dan melihat ia Nabi kita pada malam itu, malam Isra wal Mi'raj, akan beberapa ajaib, perkara-perkara yang pelik dan mengagumkan yang ada di dalam langit dan bumi. Seluruh isi langit malam tu Rasulullah tengok belakang. Tengok belakang di tiang aras apa tertulis apa semua, nak cerita banyak-banyak. Banyak cerita. Tiang aras tu ada seorang malaikat yang kekuatannya lebih besar daripada malaikat yang lain. Mak dalam hadis Nabi kata kalau tuang ayat laut ni masuk ke celah jari dia ni, 7 laut 14 lautan tuang ni ayat laut ni masuk ke celah kuku ni. Bukan penuh tapak tangan ni, lopak kuku ni 7 lautan. Tuang kata cahan terbang tengok tiang aras tu panjang mana. Dia terbang sampai puluh ribu tahun tak sampai. Tuan kata sampai tak, duduk tang tu gak, wahai Allah. Tuan tambah power, tambah sayap lagi 2000. Terbang lagi, tambah power lagi, tambah kuasa kuda lagi tak. Tuan kata kalau hang terbang sampai kiamat tak sampai bawah. Tiang aras. Lebih dari banyak. Cerita banyak abang aras ni, banyak cerita. Yang besar. Ciptaan Allah yang luar biasa di atas langit, jasad langit ni banyak lagi benda-benda ni. Dalam hadis Nabi kata apa? Luasnya tanah syurga, bukan nikmat syurga. Tanah syurga sahaja seluas duit 5 kupang jauh lebih bernilai dengan dunia serta isi dunia. Duit 5 kupang kan, tak nak tapak. Tanah bukan tempat tu, tempat bukan syurga, bukan kata nikmat syurga. Tanah dalam syurga sahaja sebesar 1 dinar, 1 dirham tu banding dengan dunia, seluruh dunia, isi-isi dunia lebih berharga gitu. Dia bayang mana? Semua langit. Kita duk ligan hak Quran kan. Itu kita tak mau nak ligan hak mahal, apa kita bodoh. Siapa bodoh? Itu orang Islam ni orang yang bijak sana. Mereka merasakan mereka orang yang bijak sini. Kita bijak sana, mereka bijak sini ya. Kata bijak kat mereka, tapi mereka bijak sini. Habis itu cerita berkenaan dengan peristiwa tu. Jadi saya tak ceritalah balik apa semua sampailah di Mekah, di Madinah. Nabi terpaksa berdepan dengan buat ni apa pula apa. Lalu cerita panjang ceritalah, kemudian nak sentuh bab lain. Tanbihun, bermula hukum melihat kita akan Allah Ta'ala dalam dunia ini bila pada ketika jaga ya qadah ni, iaitu harus ia melihat Allah pada akal lah. Boleh kan, pada pihak akal ni boleh kalau nak tengok, tapi pada syarak dan pada syarak dan harus pada syarak. Mana boleh, kalau syarak izin boleh kan, pada syarak pun boleh berlaku, tetapi tiada jatuh yang demikian itu bagi seorang yang lain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ijma' sekalian ulama padanya. Walaupun benda tu harus boleh, tapi bukan tempat Allah nak tajalli. Nabi Musa minta tengok Allah pun tak boleh kan. Ya Rabbi arini anzur ilaik, wahai Allah berilah izin kepadaku untuk aku melihat jasadmu. Tuhan kata qala lan tarani, hang tak boleh tengok. Bukan tahap boleh tengok atas dunia ni, panca indera Tuhan buat bukan haban tengok zat Allah. Akhirat nanti Allah tambah power baru boleh nampak. Mata kita ni bukan mata hak gula ni, dia tambah kekuatan melihat zat Allah tu. Mana boleh tengok dengan panca indera zahir ni. Kita nak tengok hantu pun tak nampak, mana nak tengok Allah mana nak tengok Tuhan. Tengok hantu pun tak boleh. Mata kasar kita ni terhad. Dia pada pihak harus pada syarak boleh berlaku, tapi ijma' tak ada siapa boleh tengok kecuali Nabi ya. Maka barang siapa mendakwa ia akan bahwasanya ia melihat akan Allah Ta'ala dalam dunia ini pada ketika jaga nescaya fasik ia. Hukum dia fasik, dosa besar. Dan telah berkata Syekh Quwaisi dan Syekh Mahdawi dengan kafir orang yang berkata yang demikian itu. Maka ulama kata kafir tu tak mengingkari ijma'.
yang mengatakan Nabi seorang saja. Nabi Musa pun tak boleh tengok. Tuhan kata qala lan tarani, tak boleh tengok, nak tengok juga. Tuhan kata fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau hang tengok bukit ni, Tuhan kata, kalau mata hang tengok boleh tetap bukit ni, hang boleh tengok aku. Falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka. Bila Allah nak tajalli saja zat, hancur bukit nak. Lantin wa bakatu mereka mengkah daripada terusina. An wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa jatuh pingsan terus. Falamma afaqa, bila Nabi Musa sedar, qala tubtu ilaik. Saya taubat dah, Allah tak minta dah tengok. Nabi Musa tahu memang tak layak nak tengok zat Allah yang maha mulia. Dan kita orang-orang yang beriman dapat lihat zat Allah Ta'ala yang mulia ni dua tempat. Yang pertama di padang mahsyar, yang kedua di dalam syurga. Ini khusus keistimewaan bagi orang-orang yang beriman. Dan di akhirat dua tempat, dan Allah bagi tengok. Kita duduk tang tu, Allah bagi nampak. Tak beriman saja. Habis puak-puak tak beriman, yung pergi habis, tinggal puak beriman. Tu Allah uji dulu. Malaikat yang belah kanan arash, belah kiri arash, main semua rupa lah apa nak uji. Orang beriman tetap kata maha suci Allah daripada berbentuk seperti kamu. Kami punya pegangan akidah macam atas dunia. Sebab Allah dalam bab tauhid ni bila-bila masa sedia kala macam tu sifat Allah kan. Dan kata duk atas dunia syariat, kata duk tu pihak akhirat ubah alif, tak apa undang-undang dah bab tauhid nak sama. Mana rasul pun berpaksi pada akidah yang sama. Tauhid tak ubah daripada zaman Nabi Adam, yang ubah syariat fiqh. Tauhid duk itulah kan. Makrifah duk itulah. Cuma saja mungkinlah kalau nak ni pun syariat dulu wajib makrifah berapa benda gitu jalan. Tapi bab akidah, bab uluhiyah ketuhanan, benda yang sama. Kemudian pada tak kelas selesai Nabi SAW daripada munajat dengan Tuhannya, kembali turun ia dan sampai ia kepada Mekah. Ini ringkas main Mekah tu. Nabi Musa pun tak serat dah rumah kan. Jumpa Nabi Musa dululah 9 kali ulang-alik sampai Nabi kata faqad istahyaitu min rabbi, aku sangat malulah nak minta dekat Allah. Nabi Musa kata naiklah, duk malu buat apa. Kita orang kampung berkata lah duk malu buat apa, kalau naik sekali lagi lega kita tinggal 3. Tak ada nak pekor orang. Duk malu buat apa Rasulullah oi. Dah naik kali lagi lega ya dah. Lega apa? Tak ada perhubungan dengan Allah. Mayang tu lah. Nak ni pun hak lain kita tak boleh nak jadi tu. Tu dah hari Nabi kata kalau kamu tahulah apa pahala yang Allah bagi 2 rakaat yang kamu sembahyang, hang minta nak sembahyang sedia. Kita tak nampak pahala sembahyang kan. Pahala paling besar sekali tu. Lepas tu Imam Musalli cerita panjang anugerah kelebihan pahala kan, cukup berlambak-lambak nak sembahyang. Kalau boleh, kalau kita nampak lah kan apa yang Allah nak bagi pahala kita sembahyang 2 rakaat, kita nak sembahyang sedia. Bila kita tak nampak, tu Nabi pun selepas daripada munajat dengan Allah kembali turun sampai di Mekah. Ni balik Baitul Maqdis melalui Mi'raj. Jadi Mi'raj waktu orang balik kan. Mi'raj waktu orang balik. Sampailah di atas kita Batu Sakhrah tadi, turun. Kemudian Nabi kita pun naik balik di atas Burak, mula daripada situ pacak balik tu. Ada tak singgah dah Madian bah pacak tu kan. Kalau Talapi tu singgah banyak stesen. Kalau balik straight daripada Baitul Maqdis Mekah tu. Tak ada singgah Madian balik dah. Terus balik Mekah. Terus balik Mekah. Kalau Talapi singgah enggaklah Madian, tinggal di Tursina, singgah di Madinah. Kalau balik Rasulullah daripada Baitul Maqdis terus balik ke Mekah. Dan sampai ia kepada Mekah dahulu sedikit daripada subuh, sebelum subuh. Dan awak Nabi satu malam bukan setakat merantau daripada Mekah ke Madinah ke Baitul Maqdis, malah seluruh galaksi Nabi dah naik kan. Galaksi bintang bima lah apa mana hala lagi Rasulullah naik atas. Tanpa ada oksigen tu kita naik serat mampu nyawa tak boleh. Dan Nabi dengan pandangan mata Nabi lagi, dengan kekuatan panca indera Rasulullah semua hebat.
Nabi ni dia power. Apa benda pun dia power lebih pada orang. Mata Nabi power lebih kan. Semua Nabi ni dia power ke semua. Kalau cerita tu cerita banyak. Kata Nabi dalam bidang ni bagi berapa lelaki, dalam bidang ni bagi berapa orang pahlawan, cerita. Padahal ia Nabi antara suka dan duka. Maknanya Nabi dalam keadaan Nabi seronok sebab pemberian Allah, dan kadang Nabi berduka. Duka sebab apa? Dia fikir barangkali umat dia ni tak boleh terima cerita Nabi nak sampai. Dan duka dengan berfikir ia akan pekerjaan yang ia dapat pada malam itu, maka mendusta akan dia oleh segala Quraisy dengan pekerjaannya itu. Itu yang Nabi susah hati kan. Nabi susah hati. Balik mai sat lagi. Hak pokok musyrikin ni sama telah dah tak terima. Hak beriman tu pun kan. Ada juga hak iman tak apa nak mantap, apa nak kejap pok ni lagu mana. Dan membenar akan dia oleh Sayyidina Abu Bakar dengan tiap-tiap perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata, ia benar engkau ya Muhammad Allah. Tiap-tiap kali Nabi cakap betul. Sungguh Rasulullah. Nabi sebab tu dia gerak nak sini. Orang tanya Sayyidina Umar, Muhammad mai cerita kata dia pergi Baitul Maqdis semalam, malam. Ni pagi ni duk dah balik mai dah. Sayyidina Umar senyap. Sayyidina Umar percaya tapi tak keluar pada mulut ni. Sayyidina Abu Bakar bila cerita, Abu Bakar kata siapa cerita? Dia cerita sendiri. Kalau Muhammad cerita sendiri bukan setakat pergi Baitul Maqdis, naik langit baru berjaya dah. Tu Sayyidina Abu Bakar. Iman dia. Orang setakat kata pergi Baitul Maqdis malam ni balik tak. Dia naik ke langit baru berjaya dah. Dengan kata Muhammad pasal dia tu Rasul. Tu iman Sayyidina Abu Bakar. Baru Sayyidina Umar kata ya macam itulah aku pun. Dia duduk belakang sikit daripada Sayyidina Abu Bakar. Ada setengah yang murtad pun ada. Ara'naka illa fitnatan linnas. Dan tidaklah yang Allah perlihatkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan jadi fitnah atas manusia pada zaman tu. Zaman tu orang tak percaya. Biasanya benda luar biasa. Kalau benda biasa tak suruh ada orang percaya. So benda luar biasa nak kena percaya. Iman ni benda yang tak boleh masuk akal. Itu iman. Kalau benda dia masuk akal, tak suruh beriman tak apa. Tuhan suruh borong ababil bawa 3 getih batu, seorang sekok 3 biji, sekok 3 biji tuk atas tentera Abrahah. Kita fikir dengan akal. Tentera Abrahah kena sebiji tembus terus mampu. Hancur dah tu ya. Burung tu bawa tak panas kan? Fikir dah akal kan. Benda tu kalau lagi boleh fikir dengan akal tak logik, bukan iman. Benda iman, benda luar pemikiran. Benda kita tak payah fikir soal iman, tak ada abang. Kita kena percaya, terhad akal kita. Habis. Aqtirillahumma qabrahul karim bi'arfin syaziyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa dia? Dan pada tak kala sampai umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 53 tahun. Ni mulalah Nabi nak hijrah pergi ke Madinah. Dan cerita bab hijrah ni pun cerita panjang. Dalam kitab Sirah Nabawiyah ni cerita bab hijrah ni sedap. Hikmah hijrah. Maulana Abu Hasan Ali Nadwi bab sedap cerita bab hijrah. Kalau musim awal Muharram tu cerita bab hijrah kan. Tak ada cerita dia poin dia banyak sangat. Banyak. Hijrah ni banyak. Nak tengok mudah lah, bahasa mudah kita tengok Rahim Makhtum. Makhtum sudah lah. Walaupun dalam bab ada bab akidah tu tersalah pegang. Rahim Makhtum ni dia mirip belah nu sikit. Pasal dia menang pertandingan pun di Saudi, di Jeddah. Al-Mubarak Furi ni pahaman lepas bercampur. Kau ingatlah kalau kitab Mubarak Furi kau ingatlah. Kan semua India ni Ahli Sunnah, Pakistan sama. Dia ada kelompok Ahli Sunnah, ada kelompok Wahabi ataupun kaum muda
Di sana, di India, di Pakistan ada 2 gelaran. Kalau ahli sunnah ni dipanggil dengan muhaddisin. Kalau Pak Wahabi digelar dengan ahlul hadis. Kita duduk kata, oh ni Pak ahli hadis ni. Oh, ahli hadis alim. Alim tak apa, ahli hadis tu Wahabi lah tu. Kalau kita Wahabi, agak kita apa nama ahli sunnah Wahabi. Tak pun kaum tua, kaum muda. Itu gelaran kita tanah Jawi kan. Satu panggilan. Saya kena reti tu. Kalau Indonesia ni panggil Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tu ahli sunnah kita lah. Gelaran duluan. Madiyah kita orang bagus ni yang Nabi Muhammad. Istilah kan, istilah panggilan. Pak Muhammadiyah ni, oh kita kata bagus. Pak ni pegang semua. Tak apa Muhammadiyah tu Wahabi lah tu. Ada lagi gelaran-gelaran ada ingat daripada sebut lupa lah semua. Tengok dalam Rahim Makhtum tu sedap bahasanya. Tapi banyaklah kalau tengok nampak kita rasa macam tak apa tu tinggal. Kan dia tu dia berat sikit. Dia tak teruk macam tu. Dia ada sebahagian benda kan. Tu ya. Dia nakal Muhammad doa kita tu dia tak mau. Baik Makhtum tu. Macam dia bin Mubarak Furi. Mubarak Furi ni banyak jalanan. Kalau lah Kenawi ke Dehlawi ke tak apa. Deobandi dulu okey. Kalau Deobandi lah, kalau Qasim Ahmad Deobandi tak apa. Main belakang ni Deobandi baru ingat ambil lah. Bandi ni nak Wahabi. Deoban, dia dengar oh Deoban tu. Memang dulu memang hebat. Belakang ni taklah ngarutnya. Kau kata apa sini pinggir je sana, hadap sana pun selaru. Lepas pun berpecah. Jadi pecah banyak. Kita tengok tuan ni cerita abad umur 53 pula ni. Naik menginjak usia Nabi 53. Apa pula peristiwa yang berlaku sejarah besar kan? Itu peristiwa hijrah. 5 peristiwa yang besar sepatutnya orang yang masuk bidang sejarah tak boleh abai dan lupa. Maulid Nabi, Isra' Mi'raj dan hijrah Nabi. Salah satu lah. Ada 5 peristiwa besar. InsyaAllah kita akan sambung esok ni. Kita buat hijrah pula. Wallahu'alam. Pinggang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin.